A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri kita sama siri 3. Minggu lepas ayat 2. Ini Ustaz nak ulang ke atau nak sambung terus ayat 3? Silakan Ustaz. Okey. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi ini buat siri yang ketiga tadabbur surah Al-Furqan, atas izin Allah semuanya, atas hidayah dan taufik dari Allah, rahmat dari Allah, inayah dari Allah, dapat kita bertemu secara di atas talian. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Allah memberikan kebaikan yang banyak. Allah mencampakkan rasa keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Allah mempermudahkan pembelajaran kita. Allah melapangkan dada kita. Allah menghilangkan segala hijab, penghalang, pendinding kepada kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ilmu Allah ini dia adalah cahaya. Jadi cahaya ini dia hanya sampai kepada hati-hati yang bersih daripada dosa. Jadi moga-moga pengisian majlis ilmu ini juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada pagi ini seperti yang dimaklumkan oleh Kak Liza sebentar tadi, kita dah sampai pada ayat yang kedua. Ya, ini bermakna ayat 1 telah pun kita bincangkan pada minggu lepas, dan pada minggu lepas juga sebenarnya kita hanya membaca ayat yang kedua, yang mana ayat yang kedua, kalau tuan-tuan rujuk di dalam Al-Quran terjemahan ataupun tengok dalam mushaf, ayat yang kedua ini ada 4 perkara, ada 4 sifat yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, saya paparkan Quran, legasi Qurannya. Okay, sekejap dekat sini. Okay, suara saya kalau kurang jelas, ya, saya sersema sebenarnya, ya. Alhamdulillah, baru disembuhkan oleh Allah dengan demam. Dah lama tak kena demam. Jadi tanda Allah masih sayang. Allah beri kita sedikit kesakitan ni, Masya Allah. Terasa nikmat sihat. 2 hari memang tak boleh buat apa-apa kerja. Kemudian pula Allah ambil sekejap nikmat lidah. Makan sedap pun, tapi kalau demam ni, lidah ni tak rasa apa pun, kan? Jadi itulah, ya, nikmat Allah bagi banyak pada kita. Ya, moga-moga kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey.
Uh, ayat yang kedua, seperti yang kita telah pelajari pada minggu lepas, ayat ini, ayat kedua ni dia menyambung apa yang dibincangkan pada ayat yang pertama. Menyambung tentang apa? Okey. Ayat yang kedua, ayat yang menyambung tentang penurun Al-Furqan. Maknanya ayat yang pertama, Allah menyebutkan dia yang maha berkat yang telah menurunkan Al-Quran iaitu Al-Furqan. Jadi ayat yang kedua ni Allah melanjutkan dengan membincangkan tentang dirinya, dirinya yang telah menurunkan Al-Furqan ini macam mana. Okey, jadi ayat yang kedua tu sebab tu kita jumpa kata sambung dia dekat alladhi, iaitu yang. Yang tu maknanya nak memperincikan alladhi nazzalal furqan. Nak memperincikan tentang Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi ayat yang kedua ni adalah ayat yang khas, yang khusus. Allah bicarakan tentang dirinya. Okay, tentang dirinya. Okay. Jadi kalau kita baca dekat ayat yang kedua, kita akan dapati ada 4 sifat, 4 perihal tentang Allah. Okay, sekali lagi kita ulang, hari ini kita akan perincikan. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardi. Jadi yang pertama, daripada lahu mulkus samawati wal ardi, iaitu Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Jadi ini yang pertama, perihal tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian yang kedua, Allah menceritakan lagi tentang dirinya. Walam yattakhidh walada. Okey, Allah ini dia tidak mempunyai anak. Okey, nanti kita akan perincikan sekejap lagi. Okey, yang ketiga, Allah memberitahu bahawa dalam dia menciptakan sekalian alam, mengatur sekalian alam, tak ada siapa-siapa pun yang terlibat membantu menguruskan alam ini. Sebab tu Allah mengatakan walam yakullahu syirikun fil mulki. Allah mengatakan bahawa dan dialah serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Ini yang ketiga. Okey. Dan yang keempat, Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in. Allah ni dia menciptakan tiap-tiap sesuatu. Okey, dia menciptakan tiap-tiap sesuatu. Lepas dia cipta, dia buat apa? Faqaddarahu taqdira. Lalu Allah Ta'ala menentukanlah keadaan makhluk-makhluknya itu. Okey. Menentukan keadaan makhluk-makhluknya itu, okey, dengan ketentuan takdir yang sempurna. Okey, dekat sini, dekat terjemah yang saya tunjuk ni, dia terjemah faqaddarahu takdir kan? Okey, dalam tuan-tuan punya terjemahan, dia terjemah apa? Faqaddarahu taqdira. Dia terjemah apa? Kak Liza punya menetapkan ukuran-ukurannya dengan ya. Dekat faqaddarahu taqdira ni, dia ada 2 makna. Dia boleh dibaca dari 2 sudut lah. Okey, faqaddarahu maksudnya Allah Ta'ala lepas dia cipta sesuatu, dia akan tentukan saiznya, bentuknya, ketinggiannya, lebarnya. Itu maksud yang pertama, faqaddarahu.
Jadi faqaddarahu ini membawa maksud sawahu. Okey. Ada para ulama melihat tafsiran kedua faqaddar ni dikaitkan dengan qada qadar, dikaitkan dengan takdir. Okey. Faqaddarahu taqdira, maksud yang kedua adalah dikaitkan dengan Allah menentukan takdir. Okey, makna pertama faqaddarahu tadi seperti yang disebutkan, maksudnya Allah yang menentukan setelah Allah cipta sesuatu, maka Allah qaddar tu Allah letak ukuran yang sesuai, besar dia, saiz dia, bentuk dia, itulah pada faqaddarahu. Tapi ada makna kedua dikaitkan dengan takdir. Okey. Dapatkan dulu keempat pecahan daripada ayat yang kedua ni. Ya, kerana ayat yang kedua ni Allah Ta'ala nak kenalkan kita pada pagi ini dengan dirinya. Alhamdulillah, satu nikmat kita dapat mengenali Allah pada pagi ini dengan 4 sudut. Kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat sudut ini sebenarnya juga adalah nak menguatkan tentang penurunan Al-Furqan kepada siapa? Kepada lil alamin, untuk sekalian alam tadi tu. Jadi supaya manusia ni dia menerima isi kandungan Al-Quran, menerima keagungan Al-Quran itu, maka Allah menerangkan pada ayat yang kedua tentang dirinya. Okay. Jadi lepas tu pula bukan sekadar dikaitkan dengan Quran. Okey, nanti saya padam dulu yang merah-merah tu, takut tuan-tuan terganggu. Okey, nanti dekat ayat nombor 3, nanti kita akan lihat bagaimana berlakunya kesyirikan terhadap Allah. Itu ayat yang ketiga. Jadi maksud dia, ayat yang kedua ni ada kaitan dengan pengukuhan terhadap penurunan Al-Furqan, dan dari sudut yang kedua, kalau tengok pada ayat nombor 3, maknanya ayat yang kedua ni sebenarnya nak mengajak manusia agar menyembah ataupun kita kata mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi kita perincikan ayat yang kedua ni terlebih dahulu. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, yang pertama Allah kata dia yang lahu mulkus samawati wal ardi, yang menguasai pemerintahan langit dan bumi. Okey, kenapa Allah menerangkan awal-awal dia itu yang menguasai langit dan menguasai bumi? Maknanya dia membawa makna apa saja yang ada di langit, dia di bawah kekuasaan Allah. Apa saja yang ada di bumi, ia di bawah kekuasaan Allah. Termasuklah kalau kita ingat tak, kita sebut pada ayat pertama Nabi dihantar kepada siapa? Lil alamin, kepada sekalian alam. Sekalian alam maksudnya apa? Maksudnya manusia dan juga jin. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW yang nak digunakan untuk sekalian alam ni,
memang tak boleh lagi untuk ditolak. Tak boleh lagi nak dibangkang. Sebab apa? Kalau kita bangkang, kalau kita tolak, kita sedang membangkang, menolak yang menguasai langit dan bumi. Sedangkan manusia ini, dia duduk di bumi. Allah menguasai seluruh bumi itu. Bayangkan. Kan? Kalau jin, dia nak menolak isi kandungan Al-Quran. Allah mengingatkan bahawa, kan, kamu berada di mana jin? Kamu berada di langit, contoh. Allah kata Allah menguasai langit. Macam tu. Jadi apakah hikmah di sebalik Allah menyebut dia menguasai langit dan bumi? Maknanya dia ada kaitan juga nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan, yang dijadikan sebagai nadhira, yang dijadikan sebagai peringatan tu, maksudnya kena diterima. Tak boleh ditolak, tak boleh dibangkang. Kenapa? Kerana apabila dibangkang, apabila ditolak, dia akan berhadapan dengan yang menguasai langit dan bumi. Okey. Sudut yang kedua, kenapa Allah kata dia itu menguasai langit dan bumi? Okay. Apabila Allah menguasai langit dan bumi ni, maknanya Allah lah yang menjalankan, yang menggerakkan langit dan bumi ni. Maknanya Allah Ta'ala tahu bumi ni perlu apa, makhluk yang ada dekat bumi tu perlu apa, makhluk yang di langit ni dia perlu berfungsi seperti apa. Jadi sudut yang kedua nak menunjukkan bahawa Al-Quran ni turun. Memang memang sesuai untuk mana-mana makhluk yang ada di bumi. Sebab Allah yang menguasai langit dan bumi, jadi dia tahu nak makmurkan bumi ni macam mana, nak takbir bumi ni macam mana. Jadi dia kata macam ni kerana Allah Maha mengetahui, kan, macam mana bumi ni nak ditakbir. Sebab itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi itu dua sudut mengapakah Allah Ta'ala mengatakan dia itu mulkus samawati wal ardi. Sudut pertama tadi apa? Dari sudut penerimaan Al-Quran ini tidak lagi boleh dinafikan, tak boleh lagi ditolak. Yang kedua, Allah Ta'ala ni dia mengetahui segala keperluan, bagaimana langit dan bumi ini dapat berfungsi dengan baik. Jawapannya, kalau manusia hidup kat bumi ini, maka ada pada Al-Furqan. Okay. Kemudian ciri yang kedua. Okay. Ciri yang kedua, Allah mengatakan walam yattakhidh walada. Okay. Allah dia tidak mempunyai anak. Okay. Apabila Allah dia mengatakan dia tidak pernah mengambil sebarang anak, apa yang kita faham? Kalau kita faham secara tersurat, kita fahamlah kan? Allah tidak mengambil mempunyai sebarang anak. Okey, ini Allah menafikan. Allah membuat penafian. Okey. Kenapa Allah membuat penafian? Kerana adanya yang mendakwa, betul tak? Ada yang mendakwa Allah ni ada anak. Jadi Allah membuat penafian. Okey. Ayat walam yattakhidh walada ni dia sama macam ayat apa? Ayat tu pendek je. Walam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Maksudnya dekat lam yalid. Lam yalid. Walam yattakhidh walada, dia sama pengertiannya macam dalam surah Al-Ikhlas tu ayat 3. Lam yalid, lam yalid, lam yalid samalah dengan walam yattakhidh walada. Okey, itu Allah tidak beranak. Allah tidak beranak. Okey, jadi Allah tidak mengambil anak. Okey. Kenapa Allah menafikan?
Kerana ada di kalangan manusia yang mendakwa Allah ni mempunyai anak. Okey, siapa di antaranya yang mendakwa Allah ni mempunyai anak? Siapa golongan tu yang mendakwa Allah ni mempunyai anak? Nasrani. Yahudi. Yahudi pun sama, Uzair, kata Uzair anak Allah. Okey, satu-satu. Okey. Yang pertama golongan apa? Golongan Yahudi yang menyatakan Uzair anak Allah. Okey, seperti mana golongan Yahudi yang mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Okey. Kalau orang Nasrani ada juga tak isu tentang mengatakan Allah ni ada anak? Ada. Okey. Nabi Isa. Okey. Orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Okey, lagi ada lagi tak? Ada satu lagi golongan manusia yang mengatakan Allah ni dia ada mengambil anak. Anak perempuan orang Quraisy kata. Orang kafir Quraisy kata malaikat tu anak perempuan Allah. Okey. Orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy, mereka mengatakan Allah ada anak perempuan. Anak perempuan Allah tu dia kata adalah malaikat. Okey. Jadi, apa yang diperkata itu tu masya-Allah, jazakumullah khair, benar. Okey. Jadi untuk menguatkan maklumat tu, okey, saya tunjukkan sekejap ayat-ayat Qurannya. Okey, begini. Saya tunjukkan ayat lain ya. Saya terus tunjuk ayat dia. Okey. Kalau kita rujuk contohnya, okey. Okey, pertama kita tengok dulu mana ayat yang kata Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad. Sekejap saya tunjukkan ayat dia ni. Okey. Ini adalah ayat, nampak tak saya papar PowerPoint ni? Nampak Ustaz. Okey. Ke dalam surah Taubah ayat 30 adanya maklumat yang mengatakan orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak lelaki Allah, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih iaitu Isa itu ialah anak Allah. Okey, catat ayat dia. Okey, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Uzair ibn Allah. Okey, dah. Sudah ya? Okey. Kita tengok yang kata orang musyrikin kata Allah Ta'ala ni dia ada anak perempuan. Okey, kita tengok dekat ayat ni. Okey, kita tengok dekat ayat pertama tertulis ya. Okey, dekat Suratun Nahli. Surah nombor 16 ayat nombor 57. Ni saya ambil, sebenarnya saya paparkan notas Suratul Kahfi ni sebenarnya. Ada pada notas Suratul Kahfi. Okey, tengok ayat 57 surah yang ke-16. Okey, ada orang mengatakan wa yaj'alu lillahil banati subhanahu wa lahu ma yashtahun. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan, al-banat. Okey. Itu ayat dia. Ustaz nak tanya, Yes. apa insiden yang menyebabkan mereka kata ada anak perempuan tu perempuan tu Tuhan mereka? Ada insiden ke? Macam Ada. Al-Masih tu memang ada nabi tu kan? Okey. Okey. Jadi kalau yang orang Quraisy ni apa menyebabkan mereka tiba-tiba kata oh ada perempuan tu anak Tuhan? Orang-orang Quraisy ni jawapannya ada dekat sini. Sebenarnya orang-orang Quraisy ni mereka juga sebenarnya memusuhi malaikat.
orang-orang Quraisy mereka tak suka dengan anak perempuan. Mereka tak suka dengan anak perempuan. Jadi mereka menisbahkanlah sebab mereka bermusuh dengan malaikat, mereka kata malaikat itulah anak perempuan Allah. Tapi mereka mengambil anak lelaki. Maksud dia dari sudut insiden dia, setakat yang saya tahu tu kerana mereka bermusuh juga dengan para malaikat tu. Jadi kalau kita baca dekat ayat surah Saffat ni, surah As-Saffat ayat 149 sampai 152 ni, kita tengok bagaimana Allah mengatakan, Allah minta Nabi bertanya kepada orang kafir Quraisy itu, iaitu ali rabbikal banatu walahumul banun, adakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak lelaki? Maknanya orang kafir musyrikin ni dia tak suka kalau ada anak perempuan berbanding dengan anak lelaki. Jadi anak-anak perempuan ni yang macam tak boleh tolong dia, menyusahkan dia. Ini pada zaman itu ya, pada zaman itu mereka menisbahkanlah anak perempuan kepada Allah tu. Okey. Lepas tu kemudian yang ni ayat-ayat ni menyebut tentang malaikat yang mereka nisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Tetapi kalau macam orang Yahudi dan orang Nasrani, kita sudah maklumlah seperti mana yang seperti disebut tadi kan. Mereka tersalah anggap bahawa mereka mengatakan bahawa Al-Masih ni adalah anak Allah. Kerana kita tahu antara sebab dia, mereka telah terlampau ekstrim. Terlalu ekstrim nama terlalu kan. Mereka ekstrim terhadap nabi-nabi mereka yang ada pelbagai mukjizat. Macam tu. Itu di antara insiden kenapa mereka boleh menganggap macam Uzair, macam Uzair seperti mana dalam surah At-Taubah ni, wallahu a'lam. Saya belum dapat lagi secara jelas sebenarnya Uzair ni macam mana kisah dia. Walaupun ada para ulama mengatakan dia ni adalah lelaki yang lalu sebuah kampung, akhirnya dia mati, Allah hidupkan dia 100 tahun, dia mati 100 tahun tu. Tapi kita pun tak dapat pastikan adakah itu adalah Uzair. Tetapi memang disebut ayat Quran mereka menganggap Uzair ini sebagai anak lelaki Allah. Begitu juga Al-Masih. Kenapa Al-Masih itu Nabi Isa? Kerana Nabi Isa ni dia mempunyai di antara ciri-ciri ketuhanan tu. Di antaranya dia boleh menghidupkan orang mati. Yang tu nanti kita akan sampai pada ayat nombor 3 nanti. Kita akan ambil kisah Nabi Isa sekali lagi. Tapi pasal orang musyrikin ni, insiden dia yang lain, wallahu ta'ala a'lam. Tapi memang mereka tidak menyukai malaikat, dan mereka menyandarkan malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Okay, yang lebih daripada itu, saya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau tu tak ada jawapan yang tuan-tuan boleh datangkan dengan fakta dia, insyaAllah boleh kita kongsikan. Tak semua perkara saya tahu, mungkin tuan-tuan pernah mendengar, pernah belajar, mungkin boleh kongsikan pada rakan-rakan kita yang bertanya. Okey. Jadi kita dah selesai dekat ayat tentang ni. Okey, ayat yang tentang ayat yang tentang Allah tidaklah mempunyai sebarang anak. Okey. Kenapa Allah perlu menafikan? Pertama, memang tak betul lah. Itu betul. Okey. Kenapa? Kenapa penafian itu perlu dibuat? Kerana apa? Kerana kita sedia maklum bahawasanya kalau diyakini
dipercayai bahawa Allah tu mempunyai anak, maknanya nanti akan membawa kepada penyembahan kepada anak Allah tu, kan? Mereka tak perlu lagi nak bertemu dengan Allah, nak minta pertolongan Allah, nak doa pada Allah, tak perlu lagi. Sebab apa? Cukup dengan melalui orang tengah. Siapa dia? Anak dia ni. Kalau bapa dia Tuhan, tentulah anak dia Tuhan. Macam tu. Jadi dia akan membawa kepada kesyirikan. Dia akan membawa kepada kesyirikan. Itu di antara sebab dia juga. Okey, itu sebab yang utamalah. Okey. Yang kedua, kenapa Allah menafikan dia tidak mempunyai anak? Secara tak langsung, Allah Ta'ala nak mengatakan bahawa Allah ini dia, Allah ini tidak memerlukan mana-mana makhluk. Allah tidak beranak, membawa maksud juga Allah ini tidak memerlukan mana-mana makhluk. Kalau macam kita, kenapa kita perlu anak? Kenapa ada orang nak sangat anak? Sebab Sambung apa? generasi. Menyambung generasi. Maksudnya kita memerlukan sesuatu. Itu tak? Kita perlu, kita berhajat. Tetapi Allah ni, dia tidak memerlukan mana-mana makhluknya. Sedangkan makhluknya lah yang memerlukan dia. Jadi itu di antara hikmah, justifikasi kenapa Allah itu dia menafikan yang dia tidak mempunyai anak. Okey, secara tak langsung dia telah membantah agama-agama ahlul kitab yang sebelum ini, termasuklah pegangan orang-orang musyrikin. Okey. Yang ketiga, kita nak lanjutkan sikit lagi, walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan Allah tu tidak mempunyai sebarang sekutu di dalam pemerintahannya. Sebarang sekutu dalam pemerintahannya maksudnya juga Allah Ta'ala ni dalam bahasa mudahnya kan, dia ada ayat lain tu, dia ada satu nama Allah yang lain yang Allah Ta'ala ni dia mengatur, dia mengurus dengan sendirinya. Apa nama Allah tu? Siapa ingat? Kita boleh dengar tak suara saya ni? Kemana tuan-tuan? Dengar tak dengar? Alhamdulillah. Okey. Ingat tak Allah Ta'ala ni dia mengurus dengan sendirinya. Dia tak perlu bantuan siapa-siapa. Mutakabir. Al-Mutakabir. Al-Qayyum. Maaf ya, tuan-tuan terputus Saya Ya betul terputus Ustaz, ke? terputus. Saya punya terputus. Masya Allah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, Ada yang patutlah tengah jawab soalan Ustaz. Ada yang tengah jawab soalan. Ustaz tak boleh reply, Ustaz putus. Okey. Dah clear kan? Dah clear kan? Okey, mana ayat tadi? Allah. Okey. Begini Okey. Allah ni
dia tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya, maknanya Allah Ta'ala nak membuat penafian tentang apa? Allah nak buat penafian tentang begini. Pernah dengar tak ada orang kata Allah Ta'ala, pernah dengar tak orang kata ada wali-wali ni, ada yang menjaga hujan, ada yang menjaga apa? Gunung, ada yang menjaga apa? Ada yang menjaga laut. Jadi semua maklumat-maklumat, kepercayaan seperti itu telah ditolak dalam ayat walam yakul lahu syarikun fil mulki. Ada ajaran sesat ni. Mereka mengatakan wali kutubnya. Wali ni dia penjaga langit, wali ni dia penjaga bumi, wali ni dia penjaga gunung. Contoh. Sebenarnya dalam ayat ni Allah bagi tahu dah, tak ada seorang-seorang, tak ada mana-mana makhluk pun yang Allah lantik, ya Allah turunkan kuasa untuk dia tolong Allah dalam menjaga langit ke, jaga bumi ke, jaga hujan ke, tak ada. Allah bagi tahu walam yakul lahu syarikun fil mulki. Jelas, boleh faham kan? Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Okey. Kemudian kita pergi yang keempat. Okey, yang keempat Allah bagi tahu wa khalaqa kulla syai'in. Okey, mula-mula Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan setiap sesuatu. Okey. Pertama, Allah menciptakan setiap satu ni semua orang faham. Tak perlu saya jelaskan. Okey. Setelah Allah ciptakan segala sesuatu, Allah buat apa? Faqaddarahu ni, faqaddarahu, kalau kita nak tulis, dia boleh juga maksud dia adalah fasawwa. Okey, fasawwa tu apa? Mudah je. Okey. Saya minta, boleh tak tuan-tuan kita buka mudahlah, saya tunjukkan makna dia. Okey, ingat, mula-mula Allah menciptakan. Lepas tu faqaddarahu. Ingat, huruf fa dekat sini menunjukkan bahawa tindakan Allah yang cepat setelah khalaqa. Maksudnya faqaddarahu ni, dia adalah perkara kedua. Mula-mula khalaqa. Mula Allah cipta, lepas Allah cipta terus Allah faqaddarahu. Khalaqa, lepas tu faqaddarahu. Jadi apa faqaddarahu ni? Okay, cara nak faham faqaddarahu, kita kena ambil ayat Quran lain. Okay, kita tengok surah Al-A'la. Tengok surah Al-A'la. Okay, kita tengok ayat yang kedua. Kita akan jumpa. Tengok Allah kata Alladhi khalaqa. Sama tak macam tadi tu? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu kan? Faqaddarahu ni lah makna dia. Makna dia yang ni. Fasawwa alladhi khalaqa fasawwa. Mula-mula Allah cipta dulu. Allah khalaqa dulu. Lepas dia khalaqa, baru dia fasawwa. Fasawwa tu apa? Allah menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Itulah saiz dia, bentuk dia. Allah ciptakan. Boleh faham tak maksud dia? Jadi ayat nombor 2 ni dijadikan ia kepada tafsiran ayat yang kedua tadi pada perkataan faqaddarahu. Jadi perkataan faqaddarahu pada surah Al-Furqan tadi tu, maksud lain dia adalah fasawwahu.
Sebab fasawwa dia berlaku selepas khalaqa. Khalaqa dulu baru fasawwa, ataupun khalaqa dulu baru faqaddar. Maksudnya macam tu. Okey, dah jelas. Okey, kita kembali kepada surah Al-Furqan. Okey, kita tengok dekat sini. Suratul Al-Furqan. Okey. Jadi, setelah kita faham faqaddarahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Okey, kenapa dia ada perkataan taqdira ni? Okey, maksudnya untuk menguatkan lagi faqaddarahu yang telah pun kita sebutkan tadi. So ada 4 perihal tentang Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Sebab itu dekat ayat yang ciri yang keempat ni kita dapat belajar tentang hikmahnya Allah dalam menciptakan sesuatu ni. Allah kalau dicipta sesuatu, dia jugalah yang akan bentukkan, sempurnakan kejadian tu tanpa ada sebarang kekurangan, kepincangan dan sebagainya. Okey. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang ketiga. Okey. Ayat yang ketiga ni, ayat yang ketiga ini, okey. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan secara jelas kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Golongan batil, iaitu orang-orang kafir musyrikin. Walaupun Allah dah cerita tentang dirinya pada ayat yang kedua, Allah menceritakan orang musyrikin ni dia mentauhidkan Allah semata-mata ke? Allah mengatakan wattakhudhu min dunihi alihatan, dan mereka dekat sini siapa? Mereka dekat sini secara umum merujuk kepada ya orang-orang musyrikinah. Okey. Mereka ni telah menjadikan benda-benda yang lain selain daripada Allah. Benda-benda ni maksudnya makhluk-makhluk yang lain selain dari Allah itu sebagai alihah. Alihah ni maksudnya Tuhan. Okey. Tuhan. Okey. Dekat sini perkataan alihah ni dia adalah bilangan banyak, jamak ataupun plural bagi perkataan ilah. La ilaha. Ilah. Ilah bilangan satu. Tuhan. Kalau banyak Tuhan dia jadi alihatan. Okey. Tengok sini, Tuhan. Okey. Dekat ayat ni kita jangan salah faham. Salah faham dari sudut apa? Dari sudut bukanlah Allah mengiktiraf makhluk-makhluk lain ini boleh dipanggil Tuhan. Ya, bukan bermaksud secara hakikinya. Contohnya patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa ke apa pun yang mereka
jadikan dia sebagai Tuhan selain Allah tu bukan bermaksud mereka tu layak, makhluk tu layak untuk dipanggil Tuhan, tetapi ini sekadar nak menyebutkan kepincangan yang ada pada manusia pada ketika itu. Bukanlah Allah, bukanlah makhluk-makhluk selain Allah itu layak untuk dipanggil alihah, tidak pun tetapi hanyalah Allah nak memaparkan kesalahan mereka. Jadi pada hakikatnya memang tak ada pun sesuatu selain Allah yang patut dipanggil ilah. Tak ada sesuatu pun yang layak dipanggil ilah. Okey. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan selepas je ni. Okey, dia macam ni, kaedah faham dia. Okey, di sini kejap saya padamkan. Okey, di sini jap. Okey, dekat sini Okey, ayat ni menjadi isu perbincangan dia. Okey, ni ayat jadi isu perbincangan dia. Mereka ni orang-orang yang kafir ni, mereka menjadikan makhluk-makhluk lain selain Allah tu sebagai Tuhan. Okey. Potongan ayat yang selepas alihatan ni, yang saya tak letakkan dalam kotak merah ni, adalah penerangan. Penerangan kenapa tak patut diambil selain dari Allah ini sebagai alihah. Boleh faham tak maksudnya? Ini kenyataan. Wattakhadhu min dunihi alihatan ni Allah memberitahu isu dia sekarang ni adalah ada di kalangan mereka telah mengambil makhluk lain itu sebagai Tuhan. Okey, potongan ayat yang berikutnya Allah menerangkan kenapa tak patut ada Tuhan lain selain Allah. Jelas tak? Boleh faham perbincangan dia? Okey, faham ayat dia? Okey, potongan ayat ni bermula la yakhluquna syai'a sampai hujung ni. Cara nak cari dia punya point dia mudah je. Okey, kita kena tulis. Ada enam. Ada 6 alasan mengapa tidak patut, tidak sesuai, memang tak patutlah dijadikan makhluk-makhluk lain itu sebagai alihah. Okey, nak tahu ke-6 tu, saya akan letakkan dengan warna pink dengan warna pink. Okey, nombor 1 dekat sini. La yakhluquna syai'a. Ini sebab alasan pertama. Okey, salin dulu. Okey. Yang kedua adalah wahum yukhlaqun. Yang kedua. Yang ketiga, wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Ini yang ketiga. Okay. Yang keempat, wala yamlikuna mauta. Keempat. Yang kelima, wala hayata. Yang keenam, wala nusyura. Ini yang keenam. Okey, saya ambil kat terjemahan dia. Okey, nombor 1, Allah dalam ayat 3 ni, Allah bagi tahu ada 6 alasan kenapa tiada yang layak menjadi sebagai Tuhan, melainkan Allah saja yang layak. Okey, nombor 1, la yakhluquna syai'a. Okey, nombor 1 dekat sinilah. Okey, kerana yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Itu nombor 1. Okey, nombor 2,
wahum yukhlaqun. Bahkan benda-benda yang disembah itu pula dia diciptakan. Itu nombor 2. Nombor 3, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Yang disembah itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau mendatangkan satu faedah untuk dirinya. Itu nombor 3. Nombor 4, wala yamlikuna mauta. Dia tidak berkuasa untuk mematikan. Nombor 5, wala hayata. Ataupun dia tidak ada kuasa menghidupkan. Yang ke-6, wala nusyura. Ataupun yang membangkitkan semula makhluk yang telah mati. Okey, dapat ke-6 alasan ni. Okey. Okey. Dah dapat ya? Dapat Ustaz? Okey. Kalau dah dapat, maka mari kita perincikan. Kita perincikan. Okey, perincikan. Okey, sebab ingat surah ni surah yang Allah membuktikan bahawa Allah nak membezakan yang mana hak dengan yang batil. Sebab tu saya terangkan satu persatu. Okey, kita ambil yang pertama. Isunya dekat mana tadi? La yakhluquna syai'a, iaitu yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Okey. Dekat sini tidak dapat menciptakan sesuatu pun ni menunjukkan kepada apa? Menunjukkan bahawa Allah sahaja yang mencipta. Tiada lain daripada Allah yang boleh menciptakan. Jadi kalaulah contoh, kalaulah ada yang menganggap dewa-dewa ini adalah Tuhan, contoh. Kan? Jadi salah satu sebab ditolak dewa tu bukan Tuhan. Pertama apa? Pertama, dewa itu sendiri. Dia tidak boleh menciptakan apa-apa. Apatah lagi patung-patung dan berhala-berhala tu. So kalau dia tak boleh ciptakan apa-apa, maknanya itulah menunjukkan kelemahan yang ada pada sembahan itu. Jadi kalau itu adalah kelemahan, tak layaklah ia dijadikan sebagai alihah. Tak layak dijadikan sebagai Tuhan. Okey, jelas? Mudah je nak faham. Okey. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu bukan sekadar dia tidak dapat ciptakan sesuatu. Yang mereka sembah itu pula adalah yang diciptakan. Maksudnya, benda-benda itu diciptakan, maksudnya yang dianggap Tuhan tu adalah makhluk. Boleh faham tak maksudnya? Adalah makhluk. Okey. Benda-benda itu diciptakan. Maksudnya yang diyakini dewa tu boleh berkuasa, yang diyakini penunggu ni lah, yang diyakini apa sekian-sekian lah kan. Diyakini ada kuasa tu sebenarnya tak layak pun kita nak sembah dia, nak minta perlindungan pada dia. Kenapa? Kerana benda itu benda yang diciptakan. Maknanya ia adalah makhluk. Kalau dia makhluk, maknanya dia bukan Tuhan. Okey. Dah jelas kat situ dah?
Okey. Lepas tu pula, benda yang ketiga, kita pergi yang ketiga. Ni dah habis tadi, selesai. Kita pergi dekat sini. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Benda-benda yang disembah itu pula, dia tidak ada sebarang kuasa pun nak memberi datangkan bahaya ataupun sesuatu faedah untuk diri mereka. Tak ada pun. Makhluk-makhluk yang dianggap berkuasa selain daripada Allah tu, dia tak boleh bagi kita kesakitan, dia tak boleh bagi kita dia tak boleh memberikan kepada kita kebaikan, memberi kita kesihatan, mendatangkan kita penyakit, boleh elakkan kita daripada bahaya, lindung kita, bagi kita kebaikan. Tak ada pun yang boleh buat sesuatu itu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kalau nak lebih jelas lagi contohnya, kita kena guna ayat lain. Jom saya bawa tuan-tuan dan puan-puan, orang semua dah balik haji, saya nak bawa tuan-tuan pergi haji semula. Pergi haji semula, kita bacalah surah Haji Al-Hajj maksud dia. Okey. Kita tengok contoh ayat lain yang lagi membantu kita nak faham. Dia tak boleh cipta apa ya. Okey, buka ayat 73. Cuba tengok ayat 73. Okey, dah. Tengok dekat sini. Jumpa ayat 73 suratul Hajj. Okey. Kita kena laju sikit. Okey. Ayat 73 ni, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, Dhuriba mathalun fastami'u lah. Inilah diberikan satu pemisalan, maka dengarlah sungguh-sungguh, kata Allah. Okey, Allah kata, Innal ladhina tad'una min dunillahi, sebenarnya mereka yang kamu seru, yang kamu sembah selain dari Allah itu, Allah kata apa? La yakhluqu, tidak boleh menciptakan. Tapi dalam ayat ni disebut contoh apa? Tidak dapat menciptakan dzubaba, seekor lalat pun tak boleh cipta. Kalau dalam ayat nombor 3 kita baca tadi, Allah mengatakan yang diambil semasa Allah tu dia tak boleh cipta. Tapi Allah tak bagi contoh, tapi Allah bagi contoh dalam ayat lain. Dalam ayat ni Allah bagi contoh. Kan? Cipta seekor lalat pun tak boleh. Allah bukan minta cipta gajah. Kan? Kalau bukan nak minta cipta gajah, cipta lalat je lah. Pun tak dapat nak cipta. Kan? Bukan sekadar tak dapat nak cipta, walawistama'ula, walaupun mereka tu himpunlah ramai-ramai, pakat-pakatlah ramai-ramai, gotong royong, kan, nak buat lalat tu, tak akan dapat cipta walaupun seekor lalat. Okey, jelas tak? Boleh faham kan? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah kata, ini contoh ayat yang Tuhan kita tadi. Mereka ni tak dapat bagi mudarat, tak dapat bagi manfaat. Allah kata, wa in yaslubuhumudzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Allah kata, lalat tu pula, dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Boleh faham tak? Okey, maksud dia, kalaulah ada lalat yang betul, hinggap dekat mana? Hinggap dekat patung-patung dan berhala-berhala tu. Ada tak patung-patung tu dia boleh buat apa dekat lalat tu? Boleh tak dia kata, syuk, syuk, cok, cok, cok? Kan? Boleh tak dia pukul lalat tu? Tak boleh. Allah kata,
Kan? Jika lalat tu mengambil sesuatu dari mereka, contohnya orang letak makanan dekat patung tu, lalat tu pergi makan. Kan? Patung tu tak boleh nak ambil balik makanan tu. Lalu Allah kata, dha'ufat talibu wal matlub. Allah kata, kedua-duanya lemah belaka. Lemah yang meminta dan lemah yang diminta. Allah kata yang menyembah tu pun lemah, yang nak disembah itu pun lemah. Maknanya Allah nak kata yang disembah selain Allah itu pun lemah, yang meminta selain daripada Allah itu pun dia juga itu adalah lemah. Jadi contoh ayat 73 surah Al-Hasy ni dijadikan contoh apakah makhluk yang paling mudah untuk diciptakan. Seperti lalat ni pun tak dapat mereka nak ciptakan. Katakan dia nak pertahankan diri dia pun tak boleh buat apa-apa walaupun datangnya seekor lalat. Okey, jadi kita patah balik kepada surah Al-Furqan. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi kepada surah Al-Furqan balik semula. Kita nak laju sikit ni. Sebab bila kita nak habis ni, nampak macam pendek ni. Tapi tak apa, pelan-pelan kita belajar. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Wala yamlikuna mauta. Ini yang keberapa? Keempat kan? Okey. Makhluk-makhluk selain pada Allah tu tidak berkuasa mematikan. Tidak ada yang berkuasa untuk mematikan. Tapi kalau kita baca ayat ni macam boleh buat macam Tuhan ni, betul tak? Kan Tuhan kata dia tidak ada kuasa mematikan. Ada tak orang boleh mematikan orang lain? Boleh kan? Kalau saya bunuh orang, saya boleh tak mematikan orang tu? Biiznillah. Dengan izin Allah. Okey, betul. Tahu tak soalan saya ni pernah dijawab oleh Firaun kepada Nabi Ibrahim, pernah dijawab oleh Raja Namrud. Kan dikatakanlah namanya Namrud, dia balas balik ujian Nabi Ibrahim tau. Pernah dengar tak? Kan Nabi Ibrahim kan dia pernah cakap, dia pernah hujah kepada raja tu. Tuhan aku ni Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan. Tahu tak raja dia cakap apa? Aku pun boleh mematikan. Aku tangkap orang, aku bunuh dia, aku hukum je. Macam mana nak jawab? Ayat Allah ni kalau dia bagi satu statement mesti boleh, mesti tak ada orang lawan. Tapi tengok macam boleh cabar je ni. Okay, saya tunjuk contoh surah Al-Baqarah sikit sekejap. Kalau orang tanya pada kita lah kan, kalau buku Islam tanya pada kita nak jawab apa, sudah. Okay. Sampai ayat panjang sikit lah, ayat 258. Cuma buka ayat 258. 258 ke? Ya kot, 258 rasanya. Nabi Ibrahim tu. Sekejap saya buka ke ayat dia. Betul tak ayat nombor 258 Kak? Hantarkan dekat ruangan chat dekat perempuan. Betul ayat 258, betul. Tengok ayat 258 ni. Okey, kita gunakan ayat lain tengok. Okey, 258 kat sini nampak tak? Aram tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah mulkun id qala Ibrahim. Ibrahim kata apa? Dekat sini. Tengok ya. Kita tengok apa jawab raja tu. Tapi nanti kita ada jawapan dia. Macam mana kita nak tahu apa raja ni? Kan Ibrahim kata apa? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim pun berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Ibrahim dekat raja. Raja tu jawab balik,
Qala ana uhyi wa umit. Raja tu jawab, aku pun boleh nak menghidupkan dan mematikan. Faham tak? Dia bawa nak matikan. Betul tak? Kalau orang guna hujan ni, betul juga ya. Tu ramai orang sesat tu dia percaya. Betul lah. Raja kan, dia tangkap orang, dia bunuh. Aku pun boleh juga mematikan Ibrahim. So macam ni kita nak jawab. Jawapan dia adalah, okay, orang yang mati dibunuh oleh raja, dia mati dengan sebab ke tanpa sebab? Dengan sebab. Maksudnya mati yang raja ni sebenarnya bukan mati hakiki. Maut tu bukan di tangan raja tu. Raja ini hanya menggunakan sebab. Kenapa dia mati? Sebab dibunuh. Boleh faham tak maksud dia? Kenapa dia mati? Sebab dibunuh. Ada tak orang mati tanpa sebab? Jadi itulah sebenarnya kuasa yang ada pada Allah. Allah boleh mematikan. Allah boleh mematikan sama ada dengan sebab. Ada penyakit, Allah boleh mematikan tanpa sebab. Allah boleh mematikan setelah berubat ke ataupun belum berubat ke. Itulah kuasa Allah dalam bab mematikan. Tapi yang ada pada raja ni, dia bukan ada kuasa mematikan, dia hanya menggunakan sebab membunuh saja. Kalau bukan sebab engkau tak membunuh dia, kau tak boleh mematikan dia. Itu di antara jawapan dia. Okey. Sekarang kita pergi kepada ayat tadi. Mana pula ayat tadi hilangnya? Okey, kita pergi dekat okey, sekejap Okey, yang berikutnya apa tadi? Yang berikutnya yang berkuasa menghidupkan, Ustaz. Itu ke? Betul. Yang berkuasa menghidupkan. Sekejap Saya tertutup saya punya legacy Quran tu sekejap. Saya buka kembali. Okey. Jadi kita tengok dekat ayat Quran tu yang okey, kita patah balik pada ayat tadi. Okey, kita pergi kepada alasan yang keberapa? Alasan yang kelima kan? Wala hayata. Allah sahajalah. Ataupun yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Okey, kalau orang tanya, ada tau. Ada selain pada Allah yang boleh menghidupkan. Contohnya Nabi Isa. Dia boleh hidupkan tau. Daripada tanah liat, dia boleh hidupkan jadi burung. Dia boleh hidupkan orang mati. Macam mana tu? Dia tu Tuhan tak? Dia tu Tuhan tak? Sebab dalam ayat ni Tuhan bagi tahu, kalau dia betul-betul Tuhan, dia mesti sekian-sekian kan? Secara tak langsung maksud ayat tu. Jadi Allah kata, tak patut mereka ni dijadikan sebagai Tuhan kerana mereka tidak boleh menghidupkan. Jadi nak jawab macam mana? Kalau mereka buat dalil Nabi Isa tu. Ni yang kita kata ada kekeliruan tu. Betul tak Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati? Kita nak jawab macam mana tu?
Ustaz, dengan izin Allah. Okey. Jazakumullahu khair. Betul. Okey, jawapan dia begini. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu surah yang Nabi Isa ni dia boleh hidupkan orang mati dan sebagainya. Okey, kita tengok. Okey, ada 2 surah dalam Quran. Okey, yang pertama, kenapa tak nota surah Al-Imran ayat 49 ni? Nampak Ustaz? Okey, nota ni okey, surah Al-Imran ayat 49. Ambil dulu ayat dia. Dengan surah Al-Maidah ayat 110. Surah Al-Maidah ayat nombor 110, buku surat 136. Okey. Sekarang ni mari kita tengok ayat, kita ambil Al-Maidah lah, ayat 190 ni. Okey. Kita tengok Allah Taala cerita pasal Nabi Isa. Okey, Allah kata, saya terus pergi pada makna yang bermaksud. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, kenangkanlah nikmat aku kepadamu dan ingatlah nikmat aku bagi kepada emakmu ketika aku menyokong dia dengan Jibril, ketika engkau dapat bercakap dengan manusia dalam buaian, sesudah dalam buaian kau boleh bercakap dengan manusia, sesudah dewasa pun macam tu. Dan ingatlah ketika aku mengajak engkau menulis, memberi hikmah, kitab Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membuat satu bentuk daripada tanah. Satu bentuk daripada tanah, seakan-akan sebentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiup, lalu bentuk itu menjadi seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Lepas tu Allah kata, dan ingatlah, dekat sini ayat dia, engkau menghidupkan orang yang mati. Tetapi mereka terlupa kat belakang ni ada perkataan dengan izinku. Dekat sini diulang banyak kali tau. Biizni, 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 biizni. Betul kita kata Nabi Isa memang boleh menghidupkan orang mati. Memang betul kita kata. Adakah dia layak jadi Tuhan? Ayat hujung tu kena baca sampai habis. Dan dengan izinku. Maknanya kalau Allah tak izin, tak adalah izin Allah, maknanya tak adalah kau boleh menghidupkan orang yang mati. Itu jawapan dia. Okey, selesai. Macam tu juga dekat dalam surah Al-Imran. Super juga. Kita akan jumpa perkataan Nabi Isa cakap. Dia cakap. Dia kata, aku boleh menghidupkan dekat sini. Aku boleh menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah. Dekat sini ada. Dengan izin Allah. Macam tu. Okey, jelas? Okey, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Dah nak habis dah. Kan, perlahan-lahan kita belajar. Ni perlahan sangat Ustaz ni. Kata. Okey. Wala nusyura dan tidak membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Okay, ni kita fahamlah pada ayat yang nombor 3. Ni dipanggil kaedah okey. Okey, cukup ayat nombor 3 ni. Okey, selesai ada 6 Ada 6 alasan mengapa tidak ada mana-mana makhluk selain Allah yang layak untuk dijadi sebagai ilah. Dijadi sebagai Tuhan yang patut disembah. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat 4. Ada waktu lagi ke? Tadi kita mula 10 lebih kurang 10 Ustaz. Okey, so kita akan habis 11.40.
Okay, kita mula pergi ke ayat 4 ya. Okay. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa pertanyaan? Boleh ikuti dengan baik. Sempat salin. Ada apa yang saya perlu ulang? Tak ada. Okeylah, kalau tak bersuara tu, okeylah tu ya, insya-Allah. Okey, kita pergi ayat 4. Okey, ayat 4 dia kembali, ayat 4 ni dia fokus pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ayat 4 dan 5 ni, ayat 4 dan 5 ni ayat yang berkaitan dengan penerima wahyu pula. Okey, penerima wahyu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang mereka kata dekat Nabi ni? Mereka kata, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkuf. Ni nak baca macam mana ni? Baca macam mana tu? Siapa boleh baca ayat ni? Ayat Kat mana Ustaz? Kunif. If kunif. Sebab apa bunyi if kunif? Mana boleh baca tu? Tanwin bertemu dengan mati. Betul. Okey. Alif wasal. Ni dia panggil apa ni? Dia panggil apa dalam tajwid? Alif wasal. Alif wasal. Okey. Okey, kejap ya. Okey. Wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu telah berkata, in hadza illa ifkun iftara. Dia kata, Al-Quran ini, dia kata, hanyalah satu perkara yang iftara, yang direka-reka oleh Muhammad. Okey, ini nombor 1. Inilah, ingat tak kita kata awal-awal surah Al-Furqan ni apa? Adalah Allah nak membentangkan juga tentang syubhat-syubhat, keraguan, tuduh-tuduhan yang dilemparkan kepada penurun wahyu, penerima wahyu, dan termasuk wahyu itu sendiri. Okey. Jadi pertama mereka kata Quran ini adalah perkara apa? Benda yang dusta. Okey, benda yang dusta yang direka-reka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia berkata Muhammad yang reka. Okey. Lepas tu pula wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Ia dibantu membuat rekaan Quran itu oleh kaum yang lain. Ada para ulama tafsir kata, mereka kata ada ahlu kitab yang bantu Muhammad buat ni. Mereka kata ala Quran tu tipu je tu, dia kata Muhammad yang reka-reka ni. Kan, lepas tu ada orang yang bantu dia tu. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala menempelak ucapan mereka itu, kata-kata mereka itu dengan Allah mengatakan faqad ja'u zulman wa dhura. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan. Zulman ni satu kezaliman, wa dhura dan dusta. Zulman ni satu tuduhan yang zalim ni, maksudnya mereka telah melakukan kekafiran lah. Sebab zulman di sini juga merujuk kepada dosa yang sangat besar, sebab mereka telah mereka telah menuduh Al-Quran itu direka-reka. Mereka meletakkan kedudukan Quran itu sebagai rekaan. Sepatutnya kedudukan Al-Quran itu adalah kalamullah.
Jadi mereka kata Muhammad yang mereka telah letakkan Quran itu sepatutnya kalamullah menjadi seperti kalam Muhammad pula. Itu Allah kata mereka telah melakukan zulma, kezaliman, wazura dan perbuatan kata-kata yang sangat dusta. Okey. Kemudian mereka kata lagi. Okey. Waqalu asatirul awwalina katatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Sekejap ya, saya panjang saya ni sekejap. Okey. Lepas tu Allah mengatakan, dan mereka berkata lagi, asatirul awwalin. Mereka kata Al-Quran ini adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad untuk dituliskan. Okay, kenapa ayat ini dikatakan diminta oleh Muhammad supaya dia dituliskan? Kenapa tak kata Nabi Muhammad yang menulis cerita dongeng tu? Sebab Nabi Muhammad ummi. Nabi Ummiyun. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummiyun. Okey, nanti kita akan gunakan dua ayat ni untuk dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepada kepada Nabi Muhammad pagi dan petang. Jadi mereka kata macam ni. Quran ni cerita-cerita dongeng orang-orang yang terdahulu. Yang mana Muhammad minta orang lain tuliskan cerita tu, tuliskan cerita-cerita dongeng tu, kemudian cerita-cerita yang telah ditulis tadi tu dibaca kepadanya pagi dan petang. Itu yang dia hafal tu. Akhirnya dia pun sampaikan. Jadi mereka telah buat dua tuduhan. Mereka kata Quran itu Nabi yang reka, dibantu oleh orang lain. Lepas tu Al-Quran ini adalah cerita-cerita dongeng orang yang dahulu kala. Okey. Dia ada banyak ayat Quran yang lain yang sebenarnya menjawab kepada persoalan ni. Okey, dua ayat ni tuan-puan Ayat 4 dan ayat 5 ni lah menjadi jawapan mengapakah Allah memulakan 29 surah dengan huruf-huruf terpotong, dengan huruf-huruf abjad. Faham tak maksudnya saya? Maksud dia, kalau orang mencari jawapan kan, mengapa Al-Quran ni ada huruf-huruf hijaiyah? Kenapa ada huruf ya, sin, ta, ha, nun, qaf, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, mim, ra, sad. Kenapa ada huruf-huruf tu? Sebab nak membezakan Al-Quran dengan kata-kata penyair tu, orang Arab orang dulu mana boleh bacakan huruf-huruf muqatta'ah tu, huruf-huruf yang terpotong. Tak ada maksud, dia orang tak boleh tahu. Okey, lagi apa lagi sebenarnya? Okey. Kita pernah tak main masa zaman kanak-kanak, zaman sekarang pun juga kot yang menggabung-gabungkan huruf abjad tu, apa dia panggil? Syahibah apa? Main apa tu? Contohnya kita ambil huruf, kita cantumkan. Faham tak maksudnya? Kalau Syahibah. Contohnya macam ni. Okey. Contohnya kita kata okey, saya bagi awak huruf A. Awak buat ayat dengan huruf A. Faham tak? Saya bagi awak huruf S. Awak buat ayat dengan huruf S.
Jadi sebenarnya Allah menurunkan huruf-huruf abjad ni, antara hikmah seperti mana Kak Liza sebut tadi tu, adalah untuk Allah mencabar mereka. Allah cabar mereka. Gunakan huruf alif, buatlah ayat macam Al-Quran. Guna huruf lam, buat ayat guna macam Al-Quran. Guna huruf nun, guna huruf sad, guna huruf ra macam tu. Itulah di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala gunakan huruf terpendek ni, adalah salah satunya untuk mencabar mereka membuat satu surah yang sama seperti mana Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nak tahu jawapan dia, kan, mesti orang tanya, kenapa pula mereka ni nak kena cabar? Kita kata, tengok ayat 4 tu, mereka kata apa kepada Quran tu? Mereka kata Muhammad yang buat. Tengok ayat 5, mereka kata apa tentang Quran tu? Mereka kata itu cerita dongeng orang-orang dulu. Jadi kalau kita tengok, sebab ni Nabi Muhammad ni duduk dengan orang kafir Mekah ni berapa lama? 40 tahun kan sebelum Nabi nanti jadi Rasul kan. Jadi bukan mereka tak tahu, orang kampung dia ni duduk daripada Nabi bayi sampai Nabi umur 40 tahun. Memang Nabi Muhammad ni menulis pun tak boleh, membaca pun tak boleh. Tiba-tiba korang kata Muhammad yang reka dia. Sebenarnya mereka ni seperti apa? Seperti buat-buat tak tahu, seperti tidak kenal Muhammad tu. Kan? Sebab dekat ayat 5 ni dia bagi bukti. Kenapa ayat tu mereka kata Muhammad minta tu orang tuliskan? Sebab dia tahu Nabi Muhammad tu seorang yang tidak boleh menulis. Okay, saya buktikan ayat dia. Okay, tuan-tuan jangan memahami bahawa Nabi tidak membaca dan tidak menulis ni bermaksud Nabi tu jatuh darjat dia. Jangan salah faham. Okay, saya gunakan nota surah Al-Alaq yang pernah saya buat dulu. Okay, tengok kat sini. Nampak tak surah ni? Surah Al-Ankabut ayat 48. Salin. Ini dalil menunjukkan bahawasanya memang Nabi ni dalam kitab-kitab yang terdahulu, memang Nabi ni telah tercatat kisah dia memang tak boleh menulis. Dia memang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ini ayat surah Al-Ankabut ayat 48. Allah mengatakan, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. Allah kata, padahal engkau Muhammad tidak pernah tahu untuk taslu, membaca sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulis dengan tangan kananmu. Kalaulah, maksudnya tentulah ada alasan bagi orang kafir berasa ragu-ragu. Maksudnya, kalaulah kau boleh menulis Muhammad sebelum turunnya Quran ni kan, tentu orang akan ragu-ragu bahawa engkau lah Muhammad yang... Tapi kita baca ayat tadi, walaupun mereka tahu Muhammad tak ada menulis, tapi mereka tetap kata, tapi kalau ayat nombor 5 tadi tu kan mereka katakan Muhammad minta orang lain tuliskan. Tapi bayangkan kalau Nabi ni boleh menulis, lagi ada hujah di kalangan orang kafir untuk mengatakan Muhammad yang tulis. Jadi tengok tu, dia pandai nulis tu. Contoh. Okay, ni bukti dia. Okay. Kemudian kita tengok yang Nabi ni dia seorang ummi. Okay, kita tengok surah Al-A'raf. Kita boleh ambil dalam suratul Al-A'raf ayat 158. Surah Al-A'raf ayat 158. Ya Allah mengatakan, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. Oleh itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya
iaitu Nabi yang ummi. Kalau orang tanya, mana ayat yang mengatakan Nabi ni al-ummi? Ini di antara ayat dia. Okay. Allah kata beriman pada Allah, beriman kepada Rasul tu. Rasul tu seorang yang ummi. Okay. Ada lagi ayat lain yang Allah nak mengatakan Nabi ni seorang yang ummi. Tapi tu ayat tu dia duduk dekat surah ni. Dia duduk dekat surah, kalau boleh tulis sebelum kita tamatkan. Dia duduk dekat surah. Ada satu lagi surah saya lupa. Okey. Waktu kita pun dah nak tamat. Nanti kita kena sambung lagi insya-Allah ya. Okey. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ya, nanti kita kukuhkan lagi. Kuliah yang minggu depan kita ambil daripada ayat yang berapa, ayat nombor berapa tadi kita berhenti? Ayat yang keempat dengan ayat kelima Ya. Ayat 4, nanti ayat 4 dengan ayat nombor 5. InsyaAllah. Lepas tu kita terus dengan ayat yang berikutnya. Okey, jadi nanti minggu depan kita ulang sedikit ayat 5 dengan ayat 6. Lepas tu kita terus pergi kepada ayat yang ke-7. Mungkin kita boleh sampai kepada ayat yang ke-8. InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, Ya. ayat tadi yang Nabi Isa boleh menghidupkan yang mati tu, Ustaz cakap surah Ali Imran, tapi saya tak perasan ayat berapa. Ustaz boleh bagi tahu nombor ayat berapa Ali Imran? Oh, Ali Imran ayat 49 puan. 49 lah. Okey, terima kasih. Betul tak? Saya baca ayat 49, muka surat 56. Okey. Lagi ada apa-apa pergulangan? Ustaz, boleh tak saya tanya pasal kisah ahli syurga? Boleh. Ketika saya mampu, Okay, insyaAllah. apa ni, masa kita bincang tu, masa dekat ke akhir tu, kita ada bincangkan tentang dosa orang Islam, dosa tak pasti orang Islam ke orang kafir, tapi maksudnya ditimbang kebaikan dan juga keburukan ataupun kejahatan kan? Okay. Sebab ada, saya tak ingat ada sesiapa yang cakap kata kita cuma timbang kebaikan sahaja. Tapi secara logiknya kalau tak timbang macam mana kita nak tahu golongan Al-A'raf, iaitu yang sama baik dengan jahat dia 50-50 kan. Jadi maksudnya amal kita yang tak elok dengan yang elok dua-dua kena timbang lah kan. Kalau tak macam mana nak tahu yang mana satu lebih berat. Yang tu ya lah, secara logiknya seperti itu. Namun begitu Allah jika tak ditimbang amal kita pun Allah Maha mengetahui berapa sebenarnya amal baik dan amal buruk pun. Tapi Tuhan mesti nak tunjuk dia punya keadilan, sebab kalau orang kafir mesti dia nak timbang juga kan. Itu kita telah ceritakan hikmah dia. Memang di antara hikmah dia mengapakah Allah menjalankan semua proses penghisapan kan. Semua orang kafir lalui, antaranya adalah untuk bukan sekadar pada nak menghina mereka, nak mencela mereka, tapi dalam masa sama untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah isunya. Maksudnya, adakah amal buruk itu juga ia ditimbang? Yang tu saya wallahu ta'ala alam. Tapi timbangan tu dia memang ada dua. Dan memang amal-amal itu juga ditimbang. Lepas tu pula, kalau kita perincikan tajuk timbangan, sebenarnya
timbang tu ada 3 bentuk. Ada ditimbang orang. Orang tu ditimbang. Kalau puan Nak pernah tengok berat mengikut. badan. Bukan. Dia orang tu ditimbang, maksud dia kisah Abdullah bin Mas'ud. Okey, Abdullah bin Mas'ud yang mana dia Nabi pernah cakap kat sahabat-sahabat yang gelakkan dia jatuh dia panjat sebuah pokok tu. Nabi kata apa? Nabi kata kamu gelakkan betih dia ya. Dia itu kalau kaki dia ni ditimbang dalam timbangan lebih berat daripada bukit Uhud. Maksudnya hadis itu dijadikan dalil orang tu ditimbang. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang itu bukan orangnya tetapi bukunya. Buku amal tu ditimbang. Jadi buku amal ditimbang tu berdasarkan hadis yang didatangkan seorang lelaki yang dibawa 99 buku amal dia seluas jauh langit dan bumi. Kemudian Allah timbang dengan ada satu kertas kecil, kertas tu tertulis kalimah syahadah. Kalimah syahadah tu boleh lawan berat dia menandingi 99 buku dia yang lain. So hadis tu menunjukkan yang ditimbang itu adalah buku. Kalau timbang amal tu, ini memang pendapat yang masyhur. Maknanya amal tu ditimbang. Seperti amal apa? Amal zikir. Amal tu ditimbang. Contoh amal ditimbang macam kita belajar hadis yang Nabi kata, ada 2 kalimah senang nak sebut. Allah Ar-Rahman suka, apa dia kalimah tu? Berat dalam timbangan. Subhana bihamdi. Zikir tu kan? Zikir tu kan Nabi kata zikir yang berat di dalam timbangan. Macam mana Nabi boleh kata zikir tu berat dalam timbangan? Maknanya hadis tu digunakan oleh para ulama mengata yang ditimbang tu adalah amal. Jadi waktu kita katakan sebenarnya wallahu taala a'lam, kita tak dapat nak pastikan antara 3 ni pun boleh jadi mungkin orang buku amalnya ditimbang, ada orang mungkin orangnya itu ditimbang, ada orang mungkin amalnya ditimbang. Yang pasti dapat keputusan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya tanya sikit lagi. Golongan Al-A'raf tu akhir-akhir sekali dia orang masuk syurga kan Ustaz? Kalau mengikut perbahasan ulama fiqh, kalau ikut perbahasan para ulama ni, mereka mengatakan akhirnya mereka masuk syurga. Sebab pada ayat tu, ayat yang ketika dia nak tengok ahli syurga tu, dia ada sifat wa yatma'un, dia tamak nak masuk ke dalam syurga. Ada yang mengatakan dengan syafaat yang ada pada Nabi SAW, Nabi membawa mereka itu masuk ke dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Maaf ya saya tanya topik sebab topik syurga tu dah habis. Jadi saya nak fikir bila saya nak tanya Ustaz sebab saya terfikir hal tu. Terima kasih Ustaz. Boleh. Sama-sama. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada tu Ustaz, dah 45. Takut ada orang ada yang ada pesan lain kan? Jadi jazakallahu khairan Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu